Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lihat kepada rumusan untuk bab 8 iaitu belanjawan modal. Di dalam belanjawan modal, kita akan lihat beberapa perkara di antaranya ialah seperti definisi belanjawan modal, proses belanjawan modal, jenis projek modal iaitu ada 3, projek baru, projek pengembangan, projek penggantian. Kemudian kita akan lihat kepada pengkelasan projek modal iaitu projek bebas, projek saling menyingkiri. Seterusnya ialah hubung kait, jenis projek dan pengkelasan projek. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada teknik-teknik yang mana kita akan membuat pengiraan kepada teknik tersebut. Yang pertama ialah tempoh bayar balik, yang kedua tempoh bayar balik terdiskaun, yang ketiga nilai kini bersih, yang keempat indeks keberuntungan. Last sekali adalah berkaitan dengan kebaikan dan kelemahan teknik. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada contoh pengiraan. Jadi untuk contoh pengiraan, soalan yang diberi adalah berkaitan dengan syarikat kaya raya Berhad di mana syarikat ini sedang mempertimbangkan dua projek. Projek yang diberi adalah projek saling menyingkiri. Jadi satu adalah projek perumahan, yang kedua adalah projek taman rekreasi. Yang mana kedua-dua ini mempunyai perbelanjaan awal sebanyak 20 juta. Okey, kemudian kadar pulangan adalah 10%. Jadi, projek manakah yang akan dipilih oleh syarikat kaya raya? Jadi, aliran tunai kedua-dua projek adalah seperti berikut. Okey, ini adalah aliran tunai untuk projek perumahan dan projek taman rekreasi. Jadi, untuk projek perumahan, dia punya aliran tunai adalah berbentuk aliran tunai seragam. Kemudian untuk taman rekreasi, aliran tunai adalah tidak seragam. Okey, sekarang kita akan lihat macam mana kita nak kira tempoh bayar balik yang menggunakan aliran tunai seragam. Untuk aliran tunai seragam, pengiraannya agak mudah di mana kita tidak perlu membuat jadual. Okey, jadi di sini yang pertama sekali ialah kita perlu letak formula. Formula TBB sama dengan pelaburan awal bahagi dengan aliran tunai tahunan. So, kita masukkan berapakah pelaburan awal 20 juta bahagi dengan aliran tunai tahunan 7 juta. So, TBB akan dapat 2.86 tahun. Okey, ini adalah untuk aliran tunai seragam. Seterusnya kita akan lihat macam mana kita nak buat TBB untuk aliran tunai tidak seragam. Okey, untuk aliran tunai tidak seragam, kita perlu menyediakan jadual. Okey, jadual adalah seperti yang saya tunjukkan dalam slide ini dan kita perlu membuat 3 kolom iaitu tahun, aliran tunai dan aliran tunai terkumpul. Jadi, di tahun manakah yang kita akan dapat 20 juta? Jadi di sini 20 juta kita akan dapat pada tahun yang kedua. Okey, cara pengiraannya senang. Yang pertama sekali letak dia punya formula. Okey, sorry dia punya lari sikit formula ni. Tahun sebelum tambah baki yang diperlukan dalam aliran tunai terkumpul bahagi aliran tunai tahun selepas. TBB sama dengan 2 tahun. Terus dapat pada kotak tadi. Okey, seterusnya untuk TBBD. Okey, untuk TBBD, kita akan lihat sama ada aliran tunai seragam ataupun aliran tunai tidak seragam, pelajar-pelajar perlu membina jadual untuk membuat pengiraan. Okey, setelah membina jadual, letakkan formula, buat pengiraan dan kita akan dapat jawapan dalam bentuk tahun. Okey, contoh kita akan lihat projek perumahan. Projek perumahan dia merupakan aliran tunai seragam. Jadi, aliran tunai seragam ke tidak seragam ke, kalau TBBD kita perlu membuat jadual. Okey. So, kita akan buat jadual dan kita akan dapat jadual macam ni.
Kemudian kita akan lihat di manakah nilai 20 juta. 20 juta kita akan dapat di antara tahun ketiga dan tahun keempat. Jadi kita akan ambil nilai kini aliran tunai terkumpul tahun ketiga. Okey, di mana dia kurang daripada 20 juta. Pada tahun keempat dia dah melebihi 20 juta. Lepas tu yang merah ni merupakan angka yang kita perlu untuk membuat pengiraan. Okey, kita tengok pengiraan. Yang pertama sekali adalah formula tahun sebelum tambah dengan baki yang diperlukan dalam nilai kini aliran tunai terkumpul bahagi dengan nilai kini aliran tunai tahun selepas. Okey, ini pengiraannya dan kita akan dapat TBBD adalah 3.54 tahun. Okay, seterusnya, kita akan lihat TBBD bagi aliran tunai tidak seragam. Bila aliran tunai tidak seragam, caranya adalah sama. Okay, kita akan tengok yang tulisan merah ni. Tulisan merah ni kita nak cari pelaburan awal. Jadi pelaburan awal dia 20 juta. Pada tahun kedua, pelaburan awal 17 juta lebih. Tahun ketiga, 22 juta. So, jawapan dia berada di antara tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi kita akan ambil nilai yang berwarna merah ni untuk membuat pengiraan. Okey, jadi 20 juta tolak dengan 17 juta bahagi dengan 5 juta lebih. So, kita akan dapat 2.49 tahun. Okay, seterusnya, kita akan tengok kepada nilai kini bersih. Untuk nilai kini bersih, formulanya adalah jumlah nilai kini aliran tunai tolak dengan pelaburan awal. Jadi, jika aliran tunai seragam, NKB boleh dikira secara direct dengan menggunakan jadual faktor PVIFA. Okay. So, kita akan buat aliran tunai tahunan darab dengan PVIFA-IN tolak dengan pelaburan awal. Jika aliran tunai tidak seragam, NKB sama dengan, kita akan letak tanda summation kat sini, sum ATT PVIFIN tolak dengan pelaburan awal. Sekarang kita akan lihat cara pengiraan. Untuk projek perumahan, dia merupakan aliran tunai seragam. So, kita akan buat pengiraan yang mudah. NKB sama dengan ATT PVIFA tolak pelaburan awal. Jadi 7 juta darab dengan PVIFA 10% 5 tahun tolak dengan 20 juta. Jadi jawapan dia akan dapat 6 juta lebih. Okey. Jadi sekiranya pelajar-pelajar nak buat jadual juga pun boleh. Tetapi bila buat jadual, kita akan guna PVIF. Jangan guna PVIFA. Okey. So, kalau nak guna jadual, konsep dia sama dengan jadual yang ada pada TBBD. Seterusnya, kita akan lihat untuk projek taman rekreasi di mana aliran tunai dia adalah tidak seragam. Jadi, bila tidak seragam, kita perlu buat jadual macam ni dan kita akan dapat nilai kini. Okey, nilai kini terkumpul ataupun sum lah. Sum. Jumlah nilai kini. Jadi jumlah nilai kini adalah 27.9 juta lebih ni. Okey, 27.9 lebih. Jadi kalau kita nak total di sini pun boleh kan, tak ada masalah. Okey. Jadi kalau kita total dekat nilai kini aliran tunai ni pun kita akan dapat juga 27 juta lebih ni. Dan kita akan tolak dengan 20 juta. Okey, NKB akan dapat 7 juta lebih. Okey, kemudian untuk IK. Untuk IK sekiranya aliran tunai seragam, cara dia sama juga dengan NKB. Okey, di mana kita darab dengan PVIFA. Okey, kalau kita tengok kat sini, apa yang berbeza antara NKB dengan IK adalah formula dia ya. Formula untuk IK ATT bahagi dengan pelaburan awal. Okey, maksudnya ialah ATT darab dengan PVIFA-IN bahagi dengan pelaburan awal. Kalau NKB tolak, itu je beza dia. Okey, dia punya
cara kiranya adalah lebih kurang sama. Jadi IK kita akan ambil 7 juta darab dengan PVIFA 10% 5 bahagi dengan 20 juta. So jawapan dia akan dapat 1.33. So IK tidak ada nilai apa-apa ya, dia punya jawapan tidak ada unit. So 1.33. Kemudian untuk yang aliran tunai tidak seragam, kita akan lihat projek taman rekreasi. Okay, IK, kita letak formula sum ATT darab dengan PVIF IN bahagi dengan pelaburan awal. Okay, jadi kalau kat sini, kita tidak guna PVIFA sebab dia adalah aliran tunai tidak seragam. Okay, nilai ni ambil kat mana? Kita ambil dekat TBBD tadi. Okay, ataupun dekat NKB yang aliran tunai tidak seragam. Semuanya samalah dia punya tu. 27 juta lebih bahagi dengan 20 juta dapat 1.39. Okey, itu sahaja rumusan untuk bab 8. Diharap video ini bermanfaat kepada pelajar-pelajar untuk menghadapi peperiksaan. Sekian, terima kasih.